Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung perbincangan tentang zikir-zikir harian dan fadilat dia. Jadi saya ulang sedikit lagi tuan-tuan. Zikir-zikir harian ni merupakan cadangan saja, ya. Cadangan dan memandangkan kita dah masuk bulan Rajab. Sikit lagi Syaban, lepas tu Ramadan. Jadi kalau ikut amalan orang-orang yang soleh, dia ada zikir-zikir yang dia buat secara tetap, ya. Dia ada yang dia buat. Biasanya lepas daripada waktu subuh sampailah waktu isyraq, satu. Kemudian lepas pada waktu isyak. Jadi kalau tuan-tuan tengok yang saya cadangkan ini, sebahagian tu saya petik daripada zikir-zikir yang lepas solat. Maknanya agak bertindan lah. Sebabnya ialah nombor satu, yang dicadang ini untuk orang awam, untuk orang biasa saja, kan. Kalau tuan-tuan ada zikir-zikir yang lebih baik, silakanlah, kan. Lepas tu pula yang saya cadangkan sini, walaupun kita petik daripada zikir-zikir yang biasa diamal lepas solat, memandangkan fadilatnya terlalu besar. Terlalu besar. Yang saya petik ni walaupun benda yang biasa kita dengar, rupa-rupa fadilatnya besar sangat. Kemudian yang saya bubuh di sini, saya letakkan sekali rujukan hadis mana. Semua lafaz-lafaz tu daripada hadis. Semua lafaz-lafaz daripada hadis, ya. Jadi kalau Nabi ajar, tentulah kuatlah kedudukan dia, kan. Nabi sendiri yang ajar. Walaupun sebenarnya yang kita letak ni taklah banyak, tapi walaupun tak banyak, kalau misal kata tuan-tuan nak beramal dengan satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga imam-imam yang lain, orang yang duduk lepas solat subuh umpamanya, lepas subuh dia duduk sampailah waktu isyraq, dan dalam waktu tu diisikan dengan zikir-zikir. Antaranya inilah yang saya cadang ni. Ataupun tuan-tuan boleh baca Quran pun tak apa, sebab Quran ni zikir besar. Al-Quran tu sendiri merupakan zikir yang sangat besar. Nanti kita akan baca nas-nas yang menyebut tentang Al-Quran ni merupakan zikir yang sangat besar. Jadi kalau nak beramal dengan hadis tu, yang mana fadilatnya besar, tuan-tuan, orang yang lepas subuh duduk, dia berzikir, dia baca Quran sampailah waktu isyraq, kemudian dia solat 2 rakaat. Tinggal lagi kalau mengikut Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi dalam kitab Baharul Madi, dia kata itu solat sunat isyraq. Okey. Bila ustaz nak kena buat? Isyraq tu boleh buat? Tak, tunggu dulu. Sebab waktu isyraq betul-betul tu waktu haram. Lepaskan contoh dalam 25 minit ke, itu solat isyraq. Baik. Jadi kalau nak beramal dengan benda tu, kena adalah hadis-hadis yang zikir-zikir khusus. Dan inilah yang saya cadangkan kepada tuan-tuan. Kalau ada hadis benda zikir-zikir yang lain, boleh terus, tak ada masalah. Cumanya yang saya cadang ni, saya sendiri pun amal sebenarnya. Saya amal zikir-zikir biasa saja, tak ada yang pelik pun. Tinggal lagi yang penting kena istiqamah. Bila istiqamah, barulah dapat hasilnya. Satu. Yang keduanya, oleh kerana kan kita baca sebulan sekali tentang kitab tasawuf. Kitab tasawuf ni tak boleh berdiri sendiri. Belajar ilmu satu hal, dia kena amal. Antara zikir orang-orang tasawuf ialah antara amalan orang-orang tasawuf untuk mencapai matlamat tasawuf dia tu, yakni khusyuk. Satu daripadanya zikir yang tetap. Dia tak boleh lari. Mustahil orang nak pergi ilmu tasawuf, nak ke tasawuf zikir malas. Mustahil. Dia kena zikir juga. Nanti sampai masa banyaklah nas-nas yang kita kena boleh lihat
kepentingan zikir, kepentingan baca Al-Quran sendiri. Al-Quran tak boleh tinggal kalau orang-orang yang nak pergi pada tahap tasawuf. Baik, kita baca sambung. Istighfar kita dah baca. Yang pertama kita dah baca. Yang ni astaghfirullahalazim allati la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lafaz ni saya ambil direct daripada hadis riwayat At-Tirmizi nombor 3501 daripada Zaid bin Abu Yasar. Hadis ni sahih. Kita ambil lafaz ini sebab fadilatnya besar. Fadilatnya besar sangat. Kalau kita lihat fadilat dia tu disebut dalam hadis Tirmizi yang riwayat yang lain, baca istighfar ni diampunkan dosanya walaupun seperti buih di lautan. Banyaknya dosa Tuhan ampun dengan istighfar ni. Itu satu. Dan tuan-tuan boleh bacalah nota yang saya bagi tu. Kemudian tuan-tuan boleh guna istighfar yang sama untuk dalam solat pun boleh baca, ataupun istighfar harian. Kan Nabi sehari semalam dia taubat 100 kali kan. Boleh guna dengan yang ni. Adalah lafaz-lafaz lain lagi. Astaghfirullah, innallaha kana tawwaba. Saya tak nak campur banyak-banyak, confuse satu-satu. Sebab ni yang paling biasa. Kemudian kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang kita selalu baca. Zikir ni besar sangat tuan-tuan. Hadis dia ni saya nak gambarkan macam mana. Banyak sangat, bersepah hadis yang cerita tentang lafaz ni. Banyak sangat. Dan disebutkan sekali fadilat dia. Kan kalau ikut hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah, dianjurkan baca 100 kali sehari. Kan ada nota yang muka surat 4 tu kan, saya quote, masukkan riwayat daripada Muslim nombor 4857 daripada Abu Hurairah, bahkan dianjurkan 100 kali sehari. Dan fadilatnya besar lah, tuan-tuan pun tahu, kita dah baca dah. Okey. Kemudian yang ketiga kita baca tentang Allahumma ajirna minan nar. Maaf, sebelum tu tuan-tuan ada satu saya miss. Kalau dalam solat sewaktu kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni, ada hadis menjelaskan, kejap Kalau dalam solat yang kita baca ni untuk amalan harian kan. Kalau dalam solat sewaktu baca tu dianjurkan duduk secara posisi tahiyat akhir. Jangan berubah lagi. Jangan berubah lagi. Maknanya sewaktu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu duduk dalam tasyahud akhir. Ini yang Nabi buat ni. Hadis yang menjelaskan benda ni ialah hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari, kejap. Bukan, kejap. Maaf, hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini hasan sahih. Hasan sahih daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi kata, sesiapa yang baca sesudah solat subuh dalam keadaan menyilang kedua kakinya, yakni duduk tasyahud akhir, kemudian dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sehingga habis, sebanyak 10 kali, dapat dah fadilat yang macam kita baca tu, tercatat baginya 10 kebaikan terhapus daripadanya, 10 dosa diangkat dan seterusnya. Maknanya duduk dalam keadaan tahiyat akhir. Baik, kita sambung sikit lagi. Kemudian tu yang saya sebut tu yang saya tertinggal. Kemudian
Allahumma ajirna minan nar. Lafaz ni yang kita dah baca hari tu daripada hadis riwayat Abu Dawud 4417 daripada Muslim Ibnu Harith. Ya. Kalau ikut hadis satu hadis yang lain, hadis riwayat Imam Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad daripada Anas bin Malik, hadis ini juga sahih. Nabi kata, sesiapa minta syurga kepada Allah 7 kali, syurga berkata, ya Allah, masukkanlah ia ke dalam syurga. Barang siapa minta perlindungan daripada neraka 3 kali, neraka berkata, ya Allah, lindungilah ia dari neraka. Maknanya selain daripada 7 kali lepas solat tu, lepas solat subuh dan lepas solat maghrib, hadis Imam Tirmizi sebut, kalau dia katalah 3 kali, yang mana ulama-ulama kata yang 3 kali ni bolehlah kita buat untuk solat zuhur, solat asar, selain daripada subuh dan maghrib tu lah. Okey. Baca 3 kali, Allahumma ajirna minan nar, neraka kata, ya Allah, berilah perlindungan daripada neraka. Kemudian kalau baca syurga pula, siapa minta syurga 3 kali, syurga berkata, ya Allah, masukkanlah ia dalam syurga. Jadi maksudnya, selain daripada Allahumma ajirna minan nar ni, bolehlah kalau nak tambah. Contoh dia, Allahumma inni as'alukal jannah. Saya ulang balik, Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, aku mohon kepadamu al-jannah. Jadi kalau nak beramal dengan hadis riwayat Tirmizi tadi yang kita baca kemudian tu, selain daripada Allahumma ajirna minan nar, boleh tambah Allahumma inni as'alukal jannah. Mungkin kertas ni saya akan tambah, revise sikit, tambah benda ni, jadi tuan-tuan boleh tengoklah. Jadi, dan lafaz Allahumma inni as'alukal jannah ni disebut dalam kitab Minyatul Musalli yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani. Jadi tuan-tuan boleh rujuk kat situlah. Lafaz ni memang ada. Habis itu. Kemudian zikir selamat, yang biasa kita baca itulah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Yang kita baca selalunya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Baik, kedua-dua lafaz ni sebenarnya lafaz yang betul-betul daripada hadis Nabi. Yang pertama saya baca tadilah, yang pertama tadi, dan lafaz itu disebut dalam hadis riwayat Muslim, Imam Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i, Imam Ahmad, Ad-Darimi dan lain-lain. Banyak nas. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya, ustaz, yang biasa kita baca tu daripada mana pula? Yang tu ulama tambah. Kalau tuan-tuan tengok nota yang saya bagi, yang ulama tambah tu yang warna biru tu lah. Daripada mana tambah? Yang tambah ni boleh didapati dalam kitab Minyatul Musalli, yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani. Bukan ulama sebarang juga. Ada sebab dia tambah tu. Boleh tak tambah ustaz doa ni? Boleh tambah, tak ada masalah. Dan saya letak nota kaki tu dalam kitab Tauhid. Dalam kitab Tauhid, iaitulah asas akidah Islam yang dikeluarkan oleh MAIK, Majlis Agama Islam Kelantan, sebut yang kedua tu, lafaz yang kedua, beserta dengan tambahan yang biru tadi. Mana boleh amal lah, tak ada masalah. Baik, cuma sekarang kita nak tengok apa maksud dia. Mudah-mudahan bila kita baca sekali ni, maknanya kita lebih faham. Saya hanya fokus lafaz yang pertama lah, ya. Yang kedua tu tuan-tuan boleh baca sendirilah. Okey. Lafaz yang daripada Imam Muslim tadi, yang sahih tadi, Allahumma antas salam. Allahumma, ya Allah, antas salam, engkaulah maha sejahtera. Wa minkas salam, daripada engkaulah kesejahteraan. Tabarakta ya zal jalali wal ikram, dengan keberkatanmu wahai yang maha agung dan maha mulia. Jadi zikir ni sebenarnya minta, dia juga merupakan doa lah, macam doa, ya. Minta agar kita ni sejahtera, sebab Allah sendiri maha sejahtera. Bila Allah maha sejahtera, kita minta kita ni sejahtera daripada awal sampailah akhir.
di dunia dan juga masuk ke dalam akhirat pun kita sejahtera juga. Jadi doa ni besar tuan-tuan. Doa ni besar ya. Baik, kalau dalam solat tuan-tuan, dalam solat disebut dalam hadis Abu Dawud bila Rasulullah nak berpaling daripada solat. Tadi kan kita kata bila baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu duduk macam tasyahud akhir kan. Okey. Itu tu yang afdal tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sakit lutut bolehlah alih. Saya sendiri pun kadang-kadang sakit lutut kan. Tak tahan alih. Itu cerita lain. Sama juga macam kita duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kalau ikutkan kena lipat kaki kan. Kalau tu ada sakit kuku umpamanya, tak payahlah lipat kan. Yang afdalnya boleh lipat. Maknanya orang yang boleh lipat tu lipatlah. Dah tak boleh, tak usah lipat. Sama juga duduk sewaktu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi, dah tak boleh, dah sakit lutut sangat, dah asyik berkerut muka, alihlah, tak ada masalah. Islam tu mudah. Baik. Yang saya nak sebut tadi, kalau riwayat Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah bila dia baca Allahumma antas salam ni ialah sewaktu dia nak berpaling daripada solat. Baik. Kadang-kadang orang tanya, ustaz, berpaling daripada solat ni berpaling ke kanan ke kiri ke atau menghadap makmum? Sebenarnya tiga-tiga tu ada hadis. Tiga-tiga tu ada. Nak ke kanan boleh, nak ke kiri boleh, nak hadap makmum boleh, tak nak paling pun boleh juga. Jadi itu ikut keselesaan lah. Ikut keselesaan. Habis itu. Seterusnya Al-Fatihah. Jadi oleh kerana saya nak baca banyak, kemungkinan teks Arab tu saya skip boleh ya. Kita baca ni saja sebab kalau boleh nak habiskan hari ni. Okey, tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah ni besar tuan-tuan. Tuan-tuan boleh jadikan dia wirid. Naik bas pun boleh baca. Buat apa-apa pun pada tak ada kosong tu boleh baca Al-Fatihah. Baik, kita akan lihat bacaan Al-Fatihah ni. Saya rasa tafsiran dia tuan-tuan dah sedia maklum lah. Jadi tak perlulah saya ulas ya. Peringkat kita ni oleh kerana Al-Fatihah yang selalu kita ulang dalam solat, menjadi tanggungjawab kita memahami terjemahan dan tafsiran dia. Lagi banyak tuan-tuan faham tafsiran dia, lagi khusyuk tuan-tuan solat. Jadi itu tanggungjawab lah kan. Saya tak akan pergi detail lah benda ni. Cumanya saya nak lihat dalil atau nas. Nombor satu, Quran ni memang boleh jadi zikir. Jadi kita lihat hadis yang saya bawa ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Okey, ringkasnya adalah saya sedang solat dan memanggil aku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Abu Sa'id ni dia nak solat tapi Rasulullah panggil. Hadis ni bersambung, saya tidak mendatanginya atau menjawabnya sehingga solat aku selesai. Jadi dia tak selesaikan solat dia dulu. Setelah itu saya mendatanginya. Maka baginda pun bertanya, apa yang menghalangmu daripada mendatangiku? Rasulullah tanya. Rasulullah panggil. Jadi Abu Sa'id ni teruskan solat dia sampai sudah. Kena tegur dengan Rasulullah. Kenapa kamu tak datang terus jumpa aku? Gitulah maksud dia. Kemudian Rasulullah kata, bukankah Allah Azza wa Jalla telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul idza da'akum. Maksud dia, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya bila diseru kamu. Jadi maksudnya dalam bab solat sunat umpamanya, bab solat sunat, kalau misal kata kamu nak solat, kamu tengah solat, okey, kalau ikut tu kena berhenti, Nabi panggil. Sama juga kalau mak panggil kita sedang solat sunat, kena berhenti. Kalau solat wajib, kena terus. Kalau sebelum solat Nabi panggil, kena pergi. Kalau sebelum solat mak panggil, kena pergi dulu. Kalau tengah solat wajib, kena dulukan solat lah kan. Kalau solat sunat, kena berhenti. Jadi Nabi baca tadi, kenapa kamu tak mari jumpa aku?
Kemudian baginda bersabda lagi, sungguh saya akan mengajarmu tentang satu surah yang paling agung. Saya ulang balik. Rasulullah kata dia nak bagi tahu tentang satu surah yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran sebelum kamu keluar. Maknanya sebelum dia keluar daripada masjid lah maksudnya. Dia tengah solat. Tapi Rasulullah nak bagi tahu dia suatu surah yang penting sangat untuk kamu sebelum kamu keluar. Sebelum kamu keluar daripada masjid. Tatkala pergi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar meninggalkan masjid, maka aku mengingatkan baginya janji tersebut. Maknanya sebelum Rasulullah keluar tu, mula-mula Rasulullah tak sebut lagi. Dia peringat pada Rasulullah, apa ni tadi kata nak ajar. Maka dalam riwayat lain menyebut, dan Muaz berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Khubayb bin Abdul Rahman, dia mendengar Hafs, dia mendengar Abu Sa'id, seorang sahabat Nabi, dengan demikian, yakni sebagaimana kisah di atas, dan dia berkata, iaitulah alhamdulillahirabbil alamin, 7 ayat yang diulang-ulang. Baik, cuba tuan-tuan faham. Dia nak cerita suatu surah, suatu surah yang sangat agung. Bila Rasulullah kata nak cerita satu surah yang paling agung, gunanya untuk apa? Tahu saja ke? Mestilah untuk beramal. Satu. Kemudian dalam solat, dia tu tengah solat, dalam solat tu dia baca Fatihah ke tidak? Baca dah Fatihah. Makna dia cerita ni bukan Fatihah untuk solat, sebab dia memang dah tengah solat. Tahu tak? Makna lepas pada solat, Rasulullah nak ajar satu surah. Lepas tu akhirnya Rasulullah kata alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dia kata as-sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang. Jadi berdasarkan kepada hadis ini, maka ulama kata hadis ni cerita bukan cerita pasal Al-Fatihah dalam solat ni. Nak cerita Al-Fatihah yang dia boleh diamal pada bila-bila masa sebagai amalan. Maka kalau kita lihat dalam kitab ni pun, Mugniyatul Musalli, Syekh Daud Al-Fatani masukkan Al-Fatihah sebagai salah satu amalan. Baik. Kalau orang yang kata bid'ah, katalah bid'ah contoh dia, kalau tuan-tuan boleh fikir dengan akal yang sempurna, berdasar pada nas kita baca tadi, sebab bid'ah ni definisi dia masuk neraka. Masuk neraka ke? Sebab dah selesai solat dah. Kecuali menambah-nambah dalam solat, itu cerita lain. Dalam solat tak boleh tambah sebarang. Apa benda nak buat dalam solat mesti ada nas dan dalil. Di luar solat, ni cerita ni di luar solat. Baik. Mana jelas di situ, mana tuan-tuan tak perlu risaulah kalau nak jadikan Al-Fatihah tu salah satu daripada wirid harian tuan-tuan. Lepas tu pula, saya nak baca poin yang ketiga tu. Hadis ni penting tuan-tuan. Sebenarnya sebarang ayat Al-Quran wirid yang sangat besar fadilat dia. Nombor satu huruf tuan-tuan baca, ganda dia 10. Kan? Maknanya itu di segi pahala. Kemudian disebut dalam hadis yang lain pula, Al-Quran ni dia umpama air yang boleh membasuh karat-karat pada hati. Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau begitulah sifat Al-Quran, lagi banyak kita baca lagi baiklah kan. Baik, senang. Cuba kita lihat apa yang disebut dalam hadis ini. Hadis ni riwayat Imam Ahmad daripada Samurah bin Jundud. Hadis ini hadis sahih. Saya nak cerita ni tentang Al-Fatihah sebab ramai saya kat luar sana tu duk soal. Nabi tak ajar pun. Tadi kan dah baca yang pertama tadi. Nak kata apa lagi? Contoh kan? Okey, ni hadis lain pula. Fadilat membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad daripada Samurah bin Jundud. Hadis ini sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul kalam ba'da al-Quran arba'ah. Nabi kata sebaik-baik ucapan setelah Al-Quran, arba'ah, mana ada 4. Tuan-tuan pegang dia punya keywords dia. Afdalul kalam ba'da al-Quran, sebaik-baik kalam selepas Al-Quran. Mana Al-Quran duduk di atas.
Lepas Quran baru benda ni dia nak sebut ni. Kata Rasulullah lagi, wahya minal Quran. Dan kalimah ni juga ada dalam Quran. Kalimah ni ada dalam Quran. Cumanya bila dia asing daripada Quran, orang tak panggil Quran lah. Tahu-tahu faham? Okey. Wahya minal Quran kata Rasulullah. Dan dia sebenarnya dia ambil daripada Quran. Kalimah tadi. Kata Nabi lagi, la yadurruka bi'ayyihinna bada'ta. Tak mengapa kamu mula daripada mana pun. 4 ni, kamu nak mula yang nombor 4 dulu ke, nak mula yang nombor 1 dulu ke, yang mula kan nombor 3 dulu ke, tak apa kata Nabi. Fleksibel. Ikut sedak kamu. Kemudian Rasulullah kata, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. So ulang balik. Yang pertamanya subhanallah. Okey. Walhamdulillah. Subhanallah tu maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji milik Allah. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Allahu akbar. Ada 4 ni Nabi kata, Nabi kata sebaik-baik ucapan setelah Al-Quran. Maknanya Al-Quran tetap nombor 1. Hadisnya hadis sahih. Tu kena faham baik-baik tu. Lepas tu barulah, bukan saya nak suruh tuan-tuan hanya tumpu Quran, tidak. Kadang-kadang kita ni kena campur-campur kan. Sebab kalau misal kata buat satu je, kita rasa campur sedap sikit, mana kurang puas. Bukan nak suruh puas dengan Quran, tidak. Bila campur-campur ni lagilah konsisten kita kan. Mana ada masa baca Quran, ada masa kita zikir pula, ada masa kita baca subhanallah, ada masa kita baca la ilaha illallah. Boleh. Baik. Itu satu. Kemudian cuba tuan lihat fadilat zikir subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah ada dalam tadi kan, kalimah tadi kan, wa bihamdi, dan segala puji baginya, dan bihamdi ni segala puji baginya. Baik. Dalam hadis riwayat Bukhari itu 5926 daripada Abu Hurairah, dia cerita tentang fadilat dia. Siapa dia ucap subhanallah wa bihamdihi 100 kali sehari, 100 kali sehari. Ni pun tuan-tuan kalau nak boleh masuk dalam program zikir masing-masing. Maka kesalahan-kesalahannya akan diampun walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi benda-benda macam ni penting ke tak penting tuan-tuan? Penting. Penting sangat. Sebab kita ni manusia biasa, banyak buat dosa. Kita nak suruh solat khusyuk. Solat khusyuk takkan lekat dalam hati kita kalau hati kita masih hitam. Kan kita selalu baca, innal mu'min idza aznaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi. Nabi kata sesungguh orang mukmin itu bila mana dia buat dosa, kanat akan berlaku noktah sauda'u fi qalbihi, notah hitam dalam hati dia. Itu antara sebab kita ada masalah dalam beramal dengan akhlak. Sebab akhlak ni bukan benda ni buat-buat. Akhlak ni mari daripada Allah. Dia lekat dalam hati yang bersih. Jadi nak boleh buang benda-benda hitam macam mana? Ini ada antaranya. Kan? Dia antaranya. Baik. Jadi jelas kepada kita Al-Quran nombor 1. Dia punya power untuk membersihkan tu nombor 1. Yang keempat tu Al-Fatihah sebagai jampi tu tuan boleh baca sendirilah. Seterusnya. Baik. Ini sebab nak isi di antara lepas subuh dengan Isra' tu lama juga tu. Jadi saya anjurkan di sini, ini pun daripada nas. Kalau tuan-tuan tengok muka surat nombor 10 tu, yang pertama dianjurkan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Start daripada alif lam mim, wa ulaika humul muflihun. Ada 5 ayat situ. Okey, sekarang kita dah faham Al-Quran ni atas daripada zikir-zikir biasa, dan dia juga merupakan zikir. Kan dalam muka surat pertama saya sebut surah Al-Hijr ayat nombor 9, firman Allah sendiri, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra. Nama dia satu daripada nama Al-Quran, az-zikra. Nampak? Jadi boleh Al-Quran tu boleh jadi zikir. Jadi yang kita anjur ni satu, nak isi tu boleh baca alif lam mim. Sampai wa ulaika humul muflihun. Kemudian boleh baca balik macam kita baca lepas solat tu lah. Wa ilahukum ilahu wahid. Lepas tu sambung dengan ayat kursi. Kemudian dalam hadis yang saya akan baca sekejap lagi, hadis riwayat Ad-Darimi, dia suruh tambah Al-Baqarah 256, 257 yang lepas ayat kursi tu. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, dan seterusnya. 2 ayat. Kemudian sambung pula 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Iaitulah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampailah habis akhir surah Al-Baqarah. Baik, cuba kita lihat fadilat dia apa. Apa fadilat dia? Yang pertama, fadilat dia ialah berdasarkan kepada hadis riwayat Muslim nombor 780. Ni saya pecut sikit ya. Riwayat berdasar pada riwayat Imam Muslim secara keseluruhannya daripada Abu Hurairah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah menjadikan rumah kamu sebagai perkuburan. Sesungguhnya syaitan lari daripada rumah yang dibaca padanya surat Al-Baqarah. Yang ini sahih. Maknanya besarnya surat Al-Baqarah. Tinggal lagi nak habis surat Al-Baqarah tu dekat 3 jam lah. Kan? Maka ada dia punya solusi dia. Saya petik lagi satu hadis. Hadis ini ada 2 sanad sebenarnya. Ada sedikit pembetulan. Hadis riwayat Ad-Darimi ada 2 sanad. Sanad yang pertama dhaif. Sanad kedua bukan dhaif, tapi dia bukan hadis Nabi, dia hadis mauquf. Hadis mauquf ni riwayat sahabat. Saya ulang balik. Hadis yang riwayat Ad-Darimi ni yang saya nak baca ni, dia ada 2 sanad. Satu riwayat pertama dhaif. Dhaif pun bukan dhaif berat. Yang keduanya, dia bukan hadis Nabi, tapi dia riwayat sahabat. Jadi gelaran dia kita panggil hadis mauquf. Baik, hadis ni kata apa? Barang siapa membaca 10 ayat daripada surah Al-Baqarah pada satu malam, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki syaitan pada malam hari tersebut hingga pagi. Iaitu 4 ayat awal surah Al-Baqarah, ayat kursi, 2 ayat selepas ayat kursi, dan 3 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Tuan-tuan nampak? Saya ulang balik. Hadis ni kata apa? Daripada Abdullah bin Mas'ud, sesiapa membaca 10 ayat daripada surah Al-Baqarah pada satu malam, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki syaitan pada malam tersebut hingga pagi. Mana dia cover sampai pagi. Baca malam sampai pagi dia cover. Kalau baca pagi, yang ni kias lah. Kalau baca sekali, malam baca lepas isyak umpamanya, dia cover fadilat tu sampai pagi. Kalau ikut tuan guru Abu Hasan Din Al-Hafiz, dia kata sihir pun tak boleh. Orang tak boleh sihir orang tu. Maknanya besarnya fadilat surah Al-Baqarah. Baik. Kemudian dia kata 10 ayat tadi yang mana satu? 4 ayat yang awal. 4 ayat yang awal maksudnya dia tak kira alif lam mim tu sebagai ayat. Maknanya start daripada zalikal kitab. Maknanya sekali alif lam mim tu sampailah ulaika humul muflihun. Tu yang pertama. Kemudian kalau ikut ayat hadis ni, ayat kursi. Ayat kursi samalah yang kita baca tu. Lepas ayat kursi, 2 ayat selepasnya tu la ikraha fid din tu. 2 ayat kan? Sama yang saya sebut tadi lah, la ikraha fid din. Kemudian 3 ayat terakhir. 3 ayat terakhir maksudnya start lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampailah akhir ayat surah Al-Baqarah. Jadi yang kita sebut ni memang ada nas dia. Baik. Kalau tuan-tuan rasa ragu tentang kedudukan hadis ni, sebab dalam hadis
saya rujuk kepada ulasan daripada Irsyad Al-Hadith siri yang ke-178. Saya letak note dekat situ. Yang disusun oleh mufti, pejabat mufti wilayah Persekutuan. Hadis ni saya ambil dengan waquf saja sebab sebenarnya hadis ni ada dua. Satu hadis dhaif, satu hadis mawquf. Baik, cuba kita lihat apa huraian dekat sini. Ulasan pejabat mufti wilayah, hadis di atas mawquf serta terputus sanadnya, maknanya satu mauquf, satu terputus sanad. Namun terdapat sebagian ulama membenarkan beramal dengannya. Tambahan pula terdapat hadis sahih Muslim yang cover secara keseluruhan. Keseluruhan surah Al-Baqarah ni ada hadis yang umum cover semua sekali. Cuma sebabnya kalau nak baca surah Al-Baqarah bagi habis rasanya 3.5 jam dah kok. 3 jam. Kebiasaannya kalau peringkat kita lah, kalau peringkat yang bukan ahli tahfiz, saya sendiri pun 2 helai pertama okey lagi, lepas tu 4 helai pertama okey lagi, masuk 5 helai dah mula nampak 2 bayang je kan. Tu mula penat dah tu, kan. Kita orang biasa ni, tapi budak-budak tahfiz biasa je kan. Kita masuk 6 helai 7 helai tu dah mula nampak berbayang je. Kena berhentilah kejap minum air, sambung balik kan. Baik. Itu satu. Ya. Kemudian fadilat yang lain besar tuan-tuan. Saya tulis kat belakang ni, tuan-tuan boleh baca sendirilah ya. Fadilat ayat kursi besar. Ya. Contoh dia kalau ambil yang C tu fadilat ayat kursi, sesiapa membaca ayat kursi setiap selesai solat, tidak ada yang menghalanginya masuk syurga melainkan kematian. Seolah-olah dia ni confirm dah masuk syurga. Yang menghalang dia masuk syurga tu mati. Mati pula masuk syurga. Begitu hebat sekali. Dan hadis ini riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dan disahih oleh Ibnu Hibban. Mana besar ayat kursi tu tuan. Tu sebab pusing kat mana pak ayat kursi, jangan tinggal. Kena bagi tahu anak-anak kita, walaupun kerja-kerja juga, sibuk-sibuk juga, ayat kursi ni jangan tinggal sama sekali. Bahkan dia boleh membantu banyak benda. Katakanlah dah kahwin, dapat anak kena sawan umpamanya, ayat kursi ni sangat-sangat berguna. Bukan setakat di segi pahala, tapi fadilat dia sangat besar. Banyak-banyak, saya rasa tuan-tuan pun tahu fadilat ayat kursi ni banyak sangat. Berdasar pada hadis-hadis yang sahih. Ada yang cerita jin yang ditangkap, kan, jin yang ditangkap oleh sahabat tu dicerita oleh hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Panjanglah cerita, akhirnya jin tu bagi tahu, setan tu bagi tahu, lepas dia ugut-ugut apa ni tentang ayat kursi. Atau panjanglah, itu tuan-tuan boleh cari sendirilah ya. Okey, lepas tu selawat. Saya nak habiskan juga selawat. Selawat besar tuan-tuan. Yang selawat yang saya bubuh ni mengikut lafaz yang ada dalam hadis. Ni saya ambil lafaz daripada hadis Bukhari, daripada Ka'ab bin Ujrah. Dan lafaz ini yang kita guna dalam solat lah, kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Sebelum tu, selawat ni apa dia sebenarnya? Nak faham juga selawat. Selawat ni apa dia? Saya letak nota dekat itu. Salawat ni jamak bagi kalimah solat, solatun. Solatan berarti, solatan ni maksudnya doa atau memohon rahmat. Sembahyang pun kata yang sama juga. Cumanya salawat ni jamak, plural kepada solatan. Baik. Kalau dari segi bahasanya bermaksud doa, memohon rahmat. Kita ni tengah fokus solat untuk selawat untuk Nabi kan. Jadi bila kita selawat pada Nabi, mana kita berdoa untuk Nabi, memohon rahmat untuk Nabi. Di sudut istilah dia, berdoa memohon supaya Allah limpahkan rahmat, menambah kemuliaan, kehormatan, kepujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya selawat. Allahumma, ya Allah Tuhanku, salli. Salli ni dah jadi fi'il amar. Maknanya kita minta. Allahumma salli. Salli ni fi'il amar, maksudnya kita minta kurniakan rahmat.
ala ke atas Muhammad, Nabi Muhammad, wa ala dan ke atas ahli keluarga Muhammad. Itu maksud dia. Baik. Fadilat dia besar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok, saya ambil fadilat selawat yang bullet point yang ketiga tu. Barang siapa berselawat kepada aku sekali, Allah akan ucap selawat padanya 10 kali. Wah, maknanya tuan-tuan, ni dah confirm dah. Selawat pada Nabi, Allah akan bagi dia 10 kali. Kemudian dihapuskan baginya 10 kesalahan. Diangkat 10 darjat untuk dia. Jadi besarnya. Selawat tu sebab hari Jumaat terutamanya banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Tapi janganlah selawat masa khatib baca khutbah. Tak boleh. Saya sebut ni sebab tadi orang tu tengah baca khutbah sibuk berzikir. Tak boleh. Sebab tu khutbah, zikir pun kena berhenti, baca Quran kena berhenti, kena dengar khutbah. Tak kena cara kan. Lepas tu boleh dah, atas sebelum tu boleh, tak ada masalah. Baik. Macam mana pula dengan tambah Sayyidina? Boleh. Cumanya okey, kalau kita dalam bab solat, ada dua fatwa, ada dua pendapat. Satu, dalam solat tu masa tasyahud akhir kan kita kena baca selawat kan. Satu, tanpa Sayyidina. Yang kedua, dengan Sayyidina. Kedua-duanya ada. Okey. Kalau tuan-tuan tengok kitab-kitab yang biasa tuan-tuan belajar tu, contoh Matla'ul Badrin. Kitab ni Minyatul Musalli. Apa lagi? Kitab Al-Iqna', kitab Arab. Apa lagi? Fathul Mu'in. Dan semua kitab-kitab yang tuan belajar di pondok-pondok tu ada 7-8 kitab. Semuanya tak ada sebut Sayyidina. Tuan-tuan tahu tak? Tahu kan? Okey. Kat mana yang sebut ni? Kitab-kitab besar baru jumpa. Contoh dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang 10 jilid tu, dalam tu baru sebut. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama-ulama Syafi'iyah yang terakhir, bukan yang awal, yang mutaakhirin baru sebut Sayyidina. Kat mana lagi sebut? Dalam kitab Fiqh ala Mazahib Arba'ah, kitab Arab juga, pun sebut dekat situ. Jadi walau bagaimanapun perkara ni khilaf. Ada dua pendapat. Satu kata tak ada Sayyidina, satu pendapat kata ada Sayyidina. Tapi kalau luar solat, kena bacalah Sayyidina. Tunjuk respect kan. Luar solat. Sebab dalam solat ni ada ulama' dia ketat sikit. Dalam ulama', setengah ulama' dia ketat sikit. Termasuklah kitab Musalli, Matla'ul Badrin. Dalam kitab Dewan Penuntut pun tak ada Sayyidina. Dia ketat sikit. Dalam solat mesti ada nas yang sarih, yang jelas, baru boleh buat. Tapi ada ulama', ada qiyasnya, ada hadis sebenarnya. Saya pun tak ingat, hadis tu panjanglah cerita dia. Jadi cumanya pasal Sayyidina tu kan, dah faham kan? Satu. Kemudian yang lain-lain tu tuan-tuan boleh bacalah. Yang saya letak fadilat-fadilat dia tu memang banyaklah tuan-tuan, banyak. Fadilat selawat ni besar. Besar sangat. Kemudian tuan-tuan nak tambah lagi, nak jadi masuk dalam apa ni, kumpulan zikir lepas pada subuh tu, yang kita doa amal subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Boleh. Besar juga. Ni semua lafaz-lafaz besar. Tadi kita dah baca tadi kan? Satu hadis tadi, walaupun saya tak masuk dalam zikir nombor 7 ni, memang besar. Tuan-tuan boleh gabung je subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Nak habiskan masa sampai isyraq tu kan? Boleh. Fadilatnya cukup besar. Jadi saya dah rasa dengan zikir-zikir yang biasa ni telah memadai. Cukup dah nak tampung masa tu. Sikit lagi ya. Yang terakhir. Yang terakhir, tahlil la ilaha illallah, besar juga tuan-tuan. Itu sebab yang tak boleh tinggal yang ni. Fadilat dia besar. La ilaha illallah. Kemudian sebenarnya tuan-tuan, tuan kena cari jalan masa nak baca la ilaha illallah ni, kena menjiwai kalimah tauhid ni. Lagi tuan-tuan menjiwai, lagi berkesan pada apa ni, terasa dia punya
fadilat dia tu. Okey, saya baca satu dua lah antara fadilat dekat sini. Riwayat Ibnu Majah, hadis hasan daripada Jabir bin Abdullah, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Dah banyak lagi lah. Dan sebenarnya nak jadi seorang yang betul-betul bertauhid, dia kena amal dengan zikir la ilaha illallah. Dan banyak tok guru ajar teknik-teknik yang masing-masing tu pelbagai. Pada saya memadailah kita faham setiap satu perkataan yang ada. La tu apa dia, ilah tu apa, ilah tu apa, illa tu apa, Allah tu apa. Satu persatu tuan-tuan faham, dan zikir tu dengan sedar. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah kepala ingat nasi kerabu contoh ni kan, sebab nak Isra' lapar, nak pergi kat Farah-Farah kan, dia teringat tak boleh lah gitu, nak cepat berhabis. Jadi dia kena ikat akal kita. Untuk orang awam cari jalan juga untuk ikat akal tu. Tapi pada orang-orang yang dah hebat, dia lain. Dia tak perit dah akal dia tu, dia akan mari sendiri. Kita orang awam ni, kita terpaksa ikhtiar keras, menggunakan akal, menggunakan anggota fizikal Tuhan bagi ni untuk ikat akal kita dengan kalimah la ilaha illallah. Ya, baik. Saya rasa memadailah setakat ni. Mudah-mudahan yang penting kita dah masuk Rejab, lepas tu Syakban pula, Ramadan. Kita pakai amal lah. Kita pakai amal, dan mudah-mudahan memberi kesan pada kita. Saya ada satu bab lain lagi nak sebut, tak sempat masa. Lain kalilah saya nak sebut. Pada kuliah yang lepas ada sahabat kita sebut tentang menetap duduk. Maknanya lepas kita solat tu tak boleh pindah tempat duduk ke nak berzikir. Saya kata bukan. Walau bagaimanapun, lepas saya lihat dalam baca internet, rupa-rupanya memang ada perbahasan, orang agak keliru. Sebab ada nas-nas yang kuat, Bukhari, Muslim kata suruh duduk tempat solat. Jadi tunggulah penjelasan akan datang. Cumanya yang dimaksudkan itu secara kasar duduk dalam masjid. Sebab ada hadis lain pula menyatakan bahawa bila kita nak solat sunat, kita kena alih tempat sujud. Jadi kesemua hadis-hadis ni para ulama dicampur semua, dan dia keluarkan satu kaedah yang sempurna. Jadi tak boleh tengok satu hadis, kena tengok semua. Jadi penjelasan lebih lanjut ialah kuliah yang akan datang. Yang lagi satu tu pasal saf perempuan. Ambil masa sedikit sebab saya baru jumpa 2-3 hari lepas hadis yang saya cari 4-5 hari tak jumpa. Cari dia ada hadis nak explain pasal saf perempuan ni, terutamanya macam tuan-tuan kalau ikut kaedah dalam hadis-hadis yang banyak, saf perempuan ni duduk belakang sekali. Tiba-tiba perempuan duduk kat tepi, boleh ke tak boleh? Jawapan secara ringkasnya boleh, ada nas dia. Cuma nas tu lah saya cari lama tak jumpa, dah jumpa dah. Tinggal lagi nak cerita secara tergesa-gesa ni takut tak lengkap. Sabarlah ya, sabar. Ada masa nanti saya akan sebut pasal duduk lepas pada solat, apa yang dimaksudkan. Kata Imam Nawawi kata macam mana, Syekh Al-Marbawi kata macam mana. Sebab kita tak boleh faham sendiri. Jangan sekali-kali dalam bab hukum ambil hadis kita faham terus, tak boleh. Bab fadilat lain cerita. Bab hukum kita kena bersandar kepada huraian ulama. Oleh kerana dah lebih dah masa dah ni, bersabarlah tuan-tuannya. Kuliah yang akan datang kita ambil satu slot, saya akan cerita tentang saf perempuan, terutamanya perempuan ni duduk sebelah kiri. Dalam banyak hadis sebut saf perempuan ni belakang sekali. Macam mana tu ustaz? Serabut juga kan? Jadi insya-Allah secara kasarnya boleh. Bahkan boleh duduk depan pun sebenarnya, tak ada masalah. Jadi sabarlah yang tu. Ada soalan lain ke berkenaan yang kita hurai tadi? Takut ada yang tak jelas. Mudah-mudahan jelas kan. Jadi sekarang ni tinggal nak amal je lah. Kita pakai beramal lah. Saya beramal, tuan-tuan beramal. Mudah-mudahan Tuhan tolong kita ya. Ada soalan? Berkenaan dengan bacaan Sayyidina tadi. Ada yang saya dengar lah, kalau kita menambah Sayyidina tu, kita kena niat zikir dalam solat. Tak payah.
saya dah sebut tadi ada dua fatwa. Ada dua fatwa. Saya bercakap ni dalam kerangka mazhab Syafi'i. Yang pertama kata tak ada Sayyidina. Dan saya sebut dalam kitab-kitab yang banyak, kebanyakannya tak ada Sayyidina. Tapi dalam kitab-kitab besar kita jumpa ulama-ulama Syafi'i yang mutaakhirin. Maknanya bukan Imam Syafi'i. Sebab dalam Al-Um sendiri, saya semak dalam Al-Um ni kitab Imam Syafi'i. Sama dia, tak ada Sayyidina. Ulama yang akhir sikit dia masukkan Sayyidina. Ada hujah dia. Jadi terpulang pada tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan nak ikut kitab-kitab yang kita dah belajar macam Idaman Penuntut, tak ada Sayyidina. Mat'al Badrin pun tak ada Sayyidina. Baghaitut Tullab, karangan Syekh Daud Al-Fatani pun tak ada Sayyidina. Sabilal Muhtadin, tak ada Sayyidina juga. Cuma buka kitab besar lagi, baru jumpa. Jadi ikutlah tuan-tuan rasa selesa. Saya tak baca. Lagi? Tapi luar solat kena baca lah. Adab kita dengan Nabi, jangan nak sebut Sayyidina pemalas. Tak boleh. Kena hormat lah. Dengan sebab ikhtiar Nabi sampai Islam kat kita kan. Lagi? Jadi kalau tak ada apa-apa, mudah-mudahan sikit sebanyak yang kita baca dia dapat manfaat dan kita pakai amal lah. Nak masuk bulan Ramadan ni, yang penting kalau boleh start dengan lepas subuh dulu, biar konsisten 2-3 minggu. Lepas isyak pula, kalau boleh dapat dua-dua tu memang terbaik lah. Memang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.